فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Apa pandangan Islam sekiranya seorang itu bercocok tanam di atas tanah milik awam seperti rizab jalan raya, rizab tali air atau rizab tanah masjid, dan ia memakan hasil bercocok tanam? Masalah ni tuan-tuan, dia bergantung kepada yang dipanggil mutawalli. Apa makna mutawalli? Setiap yang berkaitan dengan awam, maka dia ada penjaga dan pengurusannya. Maka pengurus dan penjaganya itu, mutawalli itu, dia berhak untuk memberi kebenaran di samping dalam beberapa dawabit yang sesuai, yang memungkinkan kebaikan-kebaikan bersama. Saya contoh mudah, ni cerita orang kampung. Ada pada pergi wakaf tanah dia wakaf tu sebanyak 10 hektar. Lalu dia kata buat sejik, buat masjid. Maka dapatlah dibina satu masjid, tapi masjid luasnya tak sampai sekar. Luar masjid tu hanyalah umpamanya dalam suku ekar. Campur pula dengan reserve parking semua sekali, sekar lah. Tapi tanah tu terbiar begitu saja. Jadi kalau mutawalli kata tak apa, kerana dalam prospek pembangunan yang akan dibuat tu masanya akan datang, mungkin 10 tahun lagi. Sebab orang kampung tu pun ada 40 buah rumah. Nak besar masjid, awak mendapat berdoa lalunya. Keperluan masa tu tak perlu lagi, dan duit pun tak ada lagi. Jadi ketika itu mutawalli kata, dah kalau gitu mak mung tak ada kerja ni, mung ni pelajar universiti, ada kawan-kawan kamu ramai tak ada kerja, kamu nak guna tanah ni silalah guna. Jadi mak pun buatlah projek lada cili. Dia buat projek lada, dia buat cili, dia tanam dengan banyak ni, dia ambil khusus, dia tanam, dia pergi kat Mardi, kat mana, lepas tu dia boleh kepada farmer. Dia dapat umpamanya 30,000 sebulan. 30,000 sebulan yang masuk dalam masjid 1,000, 2,000, 3,000 contohnya. Tidakkah tu situasi win to win? Dia bukan tanam durian untuk 100 tahun. Hak dia kuasa, tapi dia tanam hak lada, hak sekejap, hak yang boleh ni, dan tak ganggu pun orang nak parking kereta, luas lagi. Jadi di situ kita kata pertimbangan oleh mutawalli yang membawa kepada keberuntungan dan kemaslahatan untuk tanah yang Nabi sabdakan, man ahya ardhan mitatan fahiyalah, siapa menghidupkan tanah dia berhak. Artinya Nabi tak mahu tanah ni kita biar kosong semata-mata. Sabda Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu ragsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana alaihi bihi sadaqah au kama qala. Tak ada orang Islam sama ada menanam, bercocok tanam dan seumpamanya, melainkan bila dah tumbuh dimakan oleh orang lain, orang mana tak tahu, dia ambil makanan, ambil pokok buah tu, ataupun burung dimakan, ataupun apa-apa makan, jadi baginya itu sedekah. Konsepnya tanah tu jangan biar kosong itu. Tengok Jepun tuan-tuan, dia guna tanah dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang ni kalau kita bercakap, berapa banyak kita terpaksa mengimport daripada sekecil-kecil bawang kena ekspor, kena import. Ikan walaupun kita nama Semenanjung, yang mana keliling kita laut, tapi kita kena import ikan berapa bilion. Begitu juga kita tengok macam-macam kita import, kita tak cukup, tak tahu. Nak makan sugar, bahasa macam putih pula ni, gula orang-orang tu panggil sakar, dia sukar sebenarnya. Gula kita nak makan. Kita dulu ada ladang tebu dicuping dan beberapa tempat dipelih dan sebagainya. Sekarang tak ada. Baru ni ada syarikat gula mari temu hamba. Ada masalah zakat ke masalah apa, mari cakap buat. Saya tanya bab gula. Nak dapat gula ni pun terpaksa import daripada Brazil.
Dan negeri yang paling kuat makan gula 2 negeri. Alhamdulillah, pertama Kelantan, kedua Terengganu. Itu ekspor ke arah tu lebih kurang 30%. Kuat. Tengok muka-muka Kelantan mani semua. Tuan-tuan, campurlah orang Terengganu ke orang lain pun sama juga kadang-kadang pun. Tapi nak ceritanya banyak. Ni kena import. Ni kita cerita betapa kalau kita perlu kena bijak dalam urus hak ni maka banyak. Sebab itu saya katakan bila mutawali kata boleh. Jangan kita ni kadang-kadang tu orang nak minta tanah, nak tanam gini, kita kata tak boleh, ni tak boleh, biar gitu. Dia tak boleh tu kalau tanam batang balok untuk dia. Pokok durian yang 30 tahun orang nak ni jadi kena tebang tak. Tapi kalau bo nak tanam benda yang prosesnya tak sampai 6 bulan, 7 bulan, yang boleh dicabut macam ke sayur, sawi, bendi dan seumpamanya, tengok. Dengan melihat tempat sesuai, janganlah di lebuh raya highway tanah juga, jadi susahlah pula. Kita tengok tempat-tempat yang sesuai, yang munasabah, di mana ada hak-hak dipanggil budi bicara. Perkara ni kalau kita boleh hidupkan, orang akan rasa tenang. Yang jadi tak bolehnya apabila pencerobohan, bila dia boleh tanah tersebut, dia kata hak dia dah selama-lamanya, itu tak boleh lah. Sebab itu undang-undang kena kukuh dan bukanlah sewenang-wenangnya, mungkin boleh rujuk kepada akta tanah dan seumpamanya.